in daily life dengan lebih jelas. Okay, so for 2.1 pressure in liquid, we will cover this one lah for today pressure in liquid first. Okay, so okay, yang mana QR code ni kamu scan lah Okay, dan tengoklah video yang dia attach di situ. Okay, so pressure in liquid. Okay, look at the diagram. Water release from a dam bila dia lepaskan air daripada empangan. Okay, so photograph shows water being released from a dam. So outlet of the dam is near the base of the dam. Why does the water shoot out at high speed? Okay, macam mana dia boleh mengalir dengan laju ni? Daripada dam ni. Why is the outlet constructed near the base of the dam? Okay, what are the factors affecting water pressure? Okay, berfikir dulu di situ. Okay, so this one, okay, ni pembuktian. Waktu lower form dulu tak diajar lah sampai ke level ini. Okay, pembuktian untuk nak dapatkan formula pressure in liquid. Okay, basically, okay, the formula, the general formula for pressure is, okay, yang ni kamu dah belajar dulu. P equal to F per A. Yes. Okay, dalam fizik kita tak sebut over. Kita kata per. Per. Elakkan over. Per. Sebab per tu kita boleh kira dengan betul. Okay, kalau over ni tak berapa scientific term lah. Per. Force per area. Okay, baru lagi tepat. Okay, so pressure is force per area. Force, kalau lagi detailnya, force acting perpendicularly on a unit area. So, daya yang bertindak terhadap satu unit permukaan luas. Okay. So, that one we call pressure. Force per area. Paling mudahnya. Okay. Daripada force per area ni lah. Okay. Sekarang, kita nak tengok pada air. Okay. Katakan kita nak carilah pressure pada point A ni. Pressure di dalam air ni. Jadi, kita letakkan. Okay. One box. Kita letakkan one box, okay, di dalam air. Semua ni dah ada air dah. Semua ni ada water kan, fill in with water already. Okay, and then kita nak fokus pada point X ni. So, kita letakkan satu cuboid, seolah-olah satu cuboid of water lah di situ. Kita pun nak tengok berapakah tekanan yang terhasil pada X tu. Okay, maka kita pun tengoklah. Volume of liquid column V. Okay, kita isikan dia punya blank box ni. Volume. Okay, apa formula volume? Volume isi padu. So, volume is base area times height. Okay. So, macam matematik biasalah. So, kita ada bentuk yang tetap begini. So, kita boleh kata area times height. Konsep dia area times height lah. Volume kan. So, A darab dengan H. V equal to AH. Okay, mass of the liquid column pula. Kita nak tahu hakikatnya yang di dalam kotak biru ni lah. Sebab kita nak tahu tekanan daripada dia terhadap point X. Kita pun nak relatekan dengan weight of the water ni sebenarnya yang bertindak terhadap permukaan A ni. Okay, sebelum tu kena tahulah dulu. Volume, area times height. Okay, mass dia. Bila kita relate dengan formula density. Yang ni kita boleh relatekan dengan formula density. Ingat, formula density, cinta separuh hati ni. Masa lower form kita dah belajar kan. Mass per volume. Okay, so this one M, this one V. So, mass per volume. So, that one is density. Bila nak relate dengan density liquid, okay, so kita bolehlah kata mass of the liquid divide by volume of that liquid. Bila nak jadikan mass sebagai subjek, tukarlah tempat duduk dia. So, rho ni ialah density kita kata rho. Mass per volume. So, nak jadikan mass subjek, V ni pergilah darab sana. So, rho darab dengan V. Density times volume. Volume times density samalah. So, V darab dengan rho untuk mass. Okay, weight of the liquid column. W equal to mg. Mass times gravitational acceleration. mg. W equal to mg. Okay, pressure at the base. Okay, sekarang kita nak kaitkan. P sama dengan F per A. Basic dia. Basic formula for pressure, force per area. Sekarang force-nya datang dari mana? Force-nya datang daripada air inilah, berat air ini yang berada dalam kotak itu yang bertindak terhadap permukaan A. So, it is W per A lah.
Weight of the liquid per dengan area. Weight of the column itulah per dengan area segi 4 itulah yang kita nak cari kan. Okey, so sekarang kita pun nak masukkan lah. Okey, perkaitan dia. Okey, cuba tengok W per A. W tadi sama dengan mg. Okey, jadi kita tukar. Mg bahagi dengan A. Okey, M pula. M sama dengan apa? Bila kita nak kaitkan dengan density. P. V. Rho. Jangan kata P. P tu pressure. Ni rho. Rho ni simbol for density. So kita kata V rho. Okay, M tu ganti V rho. So G masih ada per dengan A. Okay. Tukar V pula. V tu apa? V tu ialah AH. Tukar pula V tu. V volume tadi tu. So AH. Okay, rho masih lagi ada. G masih lagi ada per A. Apa yang boleh cancel out di situ? A cancel out dengan A. Tinggallah H rho G. Maka inilah formula untuk pressure in liquid. So pressure in liquid. Liquid spesifik pada liquid, bukan pada gas. Jangan tertukar dengan atmosferik, lain pula. So ni untuk liquid. Pembuktian nak dapatkan H rho G. So datang dari mana H rho G ni? Daripada ni lah pembuktian yang kita buat tadi lah. Setelah kita ganti-gantikan semua benda tu. Okay, so dia kata state 3 factors that affect the liquid pressure. Okay, ni lah 3 factors ni. Apa benda H tu? What is H? Okay. Kita elakkan kata height. Kita kata depth. Kalau kita kata height, kita nanti confuse. Nak ukur dari mana? Okay, katakanlah kamu ada kontainer kan. Katakan kamu berenang, katakan duduk dalam sungai lah. Kamu berenang-renang pada point A. Kawan kamu seorang lagi berenang duduk di point B. So kita kata which one nilai H lagi besar? A ke B? Okay, sebab tu saya tak nak guna istilah height. Kalau height, kamu akan fikir dari bawah. Saya nak kamu guna istilah depth, kedalaman. Okay, between A, B. Mana yang lagi dalam? B yang lagi dalam. Sebenarnya H itu mestilah diukur daripada surface. Must be measured from surface. H. So kalau kamu berada dari bawah, maksudnya kamu berada lagi dalam. H lagi besar, pressure lagi besar. So H must be measured from surface. So kita kata depth. Jangan sebut height. Sebut height kamu akan confuse. Tiba-tiba kamu rasa nak ukur dari bawah. Kalau kata height. So kita kata dia depth. Okay, but the symbol is H lah. General symbol dia H. Okay, rho. What is rho? Pressure. Bukan pressure. P pressure. Rho ni density. Liquid tu lah. Liquid apa diletakkan. Kalau dalam air, density air lah. Kalau dalam oil, density oil lah. Kalau dalam mercury, density mercury lah. Okay, itu faktor kedua, density. The next factor, G. Apa benda G ni? Gravitational acceleration. Yes, gravitational acceleration. Gravitational acceleration yang akan belajar dalam chapter tu lah. So kalau dia di permukaan bumi ni, kita kata bernilai 10 meter per second square lah. 9.8. Ataupun 9.8 tu. Tengoklah berapa nilai yang dia suruh kamu guna. So that one is gravitational acceleration. So 3 ni lah sebenarnya factors that affecting the pressure in liquid. Depth, density of the liquid, and the gravitational acceleration. Alright? Okay, dah settle. Okay. So, inilah yang dia terangkan balik ni. Samalah dengan yang kita bincang tadi H, rho, G. P tu pressure. Ni rho sebut baik-baik. RHO. Cara nak pronounce rho, density. Okay, so tengok unit. Kita tak check unit tadi. Okay, unit for pressure. Sebelum ni yang kamu belajar P, F per A pun kamu dah tahu unitnya ialah apa SI unitnya? Pascal. The symbol is PA. P besar, A kecil. So
So Pascal ni datang dari mana? Daripada, kalau masa low form kamu baru tahu formula ni sajalah, F per A secara umum, secara general, tak spesifik pada liquid lagi, pada gas, atmosphere, tak tengok lagi yang tu. Okay, so force SI unitnya ialah Newton. Area SI unitnya ialah meter square. So Newton bahagi meter square dapatlah Newton per meter square. Newton per meter square aka Pascal. P besar A kecil. Okay. So SI unitnya ialah Pascal. Inilah yang dia kata ni datang dari mana? 1 Newton per meter square yang ni lah. Ataupun, okay, sekarang kita nak buktikan. H rho G. H. Okay, depth. Tengok istilah dia guna, depth. Okay, apa SI unit untuk depth? Apa SI unitnya? Meter lah. Dia ialah panjang. Masih lagi pengukuran length kan? Length. Cuma secara vertical, kedalaman. Okay, so meter. Rho density. Apa SI unit density? Kita nak keluarkan unit dari sini. Density, mass bahagi volume. So, kg per meter cube. Okay. Gravitational acceleration. Apa unit dia? Acceleration. Meter per second square. Yes, meter per second square. Maka settlekan. Settlekan darab-darab untuk unit ni. Nak tahu unit apa keluar. So, meter kuasa 1 lah di situ. Meter belakang tu pun kuasa 1. So, 1 tolak 3 tambah 1 ada? Negatif 1. Okay, negatif 1. kg masih ada. kg tak ada. Dah potong-potong. Second negatif 2 masih ada. Second negatif 2. Okay, so inilah dia sebenarnya. So, dia sama je dengan ini. So, dia ialah sama dengan Pascal hakikatnya. Sama dengan Newton per meter square juga. Sama dengan Pascal juga. So, make sure ketika mana kita calculate pressure in liquid ini, make sure lah. Okay, all in SI unit. So, you will get the value in Pascal. Ataupun equivalent lah dengan kg per meter per second square. Ataupun Newton per meter square. Alright, understand? Yes. Okay, good. Look at the info gallery. Liquid pressure does not depend on its mass, volume and surface area. Okay, tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor ni sebab kita cancel out dah. Okay, so akhirnya dalam formula tinggal H rho G. Hanya dipengaruhi oleh H rho G. Bukan faktor-faktor lain Okay, so eksperimen this one. Okay, nanti datang maktab kita buat lah. Kita ada setup ni Thistle funnel ni. Bila ia ni berada di atas, sebelum kita tekan dalam air ketika duduk di atas, dia tidak memberikan tekanan liquid lagi lah. Okay, so dia punya level of water ni samalah dalam U-tube ni. So ni kita kata U-tube, gelas yang berbentuk U yang ada liquid di dalamnya. Okay, ataupun kita kenali sebagai manometer setup ni, yang sebelah kanan tu. Okay, so once kita tekan dia ke bawah, Thistle funnel ni, kita tekankan dia ke bawah. Bawah dia ni ada rubber sheet. Okay, kita letakkan getah belun ke, getah glove ke. Maka ia memberi tekanan, liquid ni menekan dia. Okay, bila liquid ni menekan dia, kita kata dia ada pressure in liquid lah. Kita boleh measure the pressure in liquid. So, dia punya level of water di dalam ni jadi berubah. Okay, jadi dia ditekan oleh liquid tu, memberikan tekanan, menyebabkan naiklah sebelah kanan tu. Sebelah kiri akan turun. So, kita pun boleh ukur lah guna meter ruler. Dia punya difference in level between right and left side of the U-tube yang untuk mewakili nilai pressure of the liquid. Kita akan buat perbandingan di situlah. So, lagi banyak beza kiri kanan, kita kata lagi besarlah pressure in liquid tu sebenarnya. Kalau kiri kanan tu beza air, colored water dalam U-tube tu sedikit, maka rendahlah pressure in liquid tu. Okay, so itu untuk eksperimen tu lah secara kasarnya. Okay, next. Okay, tengok let's try. Yang ni buat sendiri di rumah pun boleh. Dan saya rasa waktu form tu dulu pun dah ditunjukkan ni. Bila kita isi air kan, isi air dalam botol, kita pun letakkan buat 3 lubang. Buat 3 biji lubang. Mula-mula kita tutup 3 lubang ni. Lepas tu kita pun buka. Bila kita buka lubang ni, air tu akan terpancut ke mana? Mana akan pancut lagi jauh? Paling jauh. Bawah sekali.
Yes, bawah sekali akan spurt out paling jauh. Kalau tak percaya, buatlah di rumah masing-masing ambil botol. Okay, so yang kedua yang ni. So daripada 2, okay, yang lubang paling bawah ni paling jauh dia akan pergi. So yang paling atas paling rendah. Kenapa begitu? Sebab paling bawah tu tinggi. Faktor depth. Ni nak uji faktor depth lah ni. H. Okay, depth. So paling bawah depth paling tinggi, maka menghasilkan pressure yang paling tinggi. So sebab formulanya ialah H rho G. So bila H tinggi, P pun akan jadi tinggi. So distance of water spurting out akan jadi lagi jauh, longer. Okay, cubalah buat ya di rumah. Okay, so next. Ni sekarang nak uji faktor density. Dia letakkan water and glycerin. Density berbeza. Density yang berbeza-beza. So dia letakkan dalam beaker tu lah. Dan dia pun guna teknik yang sama lah. Tekankan, guna Tistel funnel, tengok. Difference in water level. Bila kita letakkan water ke glycerin lagi tinggi. So ni nak check faktor pressure of the liquid ni lah. Yang kita ubah liquid dalam beaker ni. Yang kita tekan dia dengan Tistel funnel di situ. So ni faktor density. So H rho G. So rho tinggi, P pun akan jadi tinggi. Kalau rho rendah, P rendah. Okay, so kalau kita tengok di sini density yang ni, okay. Maka paling rendah di sini kalau diletak 3, alkohol, water, glycerin. So alkohol density paling rendah. So pressure-nya akan jadi paling rendah lah. Okay, so yang ni yang kedua, yang ni pressure paling tinggi. Maka distance height ni pun akan jadi yang ni lah yang paling rendah. Yang ni yang sederhana, yang ni paling tinggi. Sebab difference in height of water column dalam U-tube tu mewakili pressure. Okay. So this activity pula to show cross-sectional area and shape does not affect. Tidak mempengaruhi. Katakan kamu isi air kan, bagi satu air. So air tu pun isi. Bila ia mengisi di situ, katakan di sebelah paling kiri ni level tu. Di sini dia akan jadi level yang sama. Dia akan memenuhi ruang. Yes. Dia tak akan jadi kita kata, ni ada luas bulat besar. Yang akan jadi banyak rendah lah di situ. Tidak. Sebab ia tidak dipengaruhi oleh cross-sectional area. Dia sekadar depth, density dan G. So kalau dia semuanya air, sama je lah. Dia akan jadi level yang sama. Depth-nya akan jadi sama pada tekanan yang sama. Okay, tu je lah nak tunjuk di situ. So yang ni, okay, scan lah Scan me ni cubalah scan tengok. Scan guna smartphone masing-masing, tengok video yang diterangkan di situ. So this one shows water spurting out. Okay, terpancuk keluar from 3 hole, same level. Dia letakkan pada depth yang sama semuanya. So dia punya pressure sama lah. So sama je lah dia punya perbezaan jarak dia nak spurting out tu So liquid acting in the all direction. Point same level, same pressure. Okay, sekarang dia nak ajar kira. Kira. Yang ni lah yang sebenarnya yang kita nak kira. Dalam eksperimen dalam makmal lah, pembuktian bahawasanya set U-tube ni, okay, boleh dikira dia punya pressure liquid itu. Okay, so tengok diagram ni. Okay, U-tube filled with liquid. Okay, liquid X dengan Y. So, katakan liquid X sahaja. Bila dia isi liquid X only, okay, dia tak sambung dengan apa-apa. Hakikatnya kalau terbuka ada atmospheric pressure. Wujud atmospheric pressure ni. Bila sesuatu kawasan yang terbuka. Tapi kiri kanan terbuka. So, dua-dua ada atmospheric pressure. Dan liquid ni tak ada sambung dengan apa-apa. Maka sama je lah kita kata. Pressure X sama dengan pressure X yang saya buat tu. So, kalau saya kata saya buat point A, pressure point A ni sama je dengan pressure point A di sini. Same liquid, same level, same pressure. Okay, sekarang dia tambahkan pula liquid Y, which does not mix with X. Okay, boleh jadi X ni water, Y tu oil. Okay, tidak mix together kan. This apparatus can be used to compare the density to immiscible liquid. Dua liquid yang tidak bercampur ni.
Okay, so bila dicampurkan dengan liquid Y, tengok liquid Y ni. Okay, liquid Y berada pada satu ketinggian di situ dan liquid X tertolak. Jadi tinggi X tu sekarang. Okay, maka dia boleh suruh kamu calculate density of liquid Y. Katakan dia bagilah density liquid X. Konsepnya ialah, okay, same liquid pada liquid yang sama, dia akan menghasilkan same pressure. Same level pada ketinggian yang sama, maka menghasilkan same pressure. Ya, apa maksudnya? Sekarang, bila kamu diberi YouTube ni, okay, dua liquid yang berbeza, kita label dulu mana point yang sama dalam cecair tu. Di manakah point yang sama? So, saya kata tadi, same liquid, same level, same pressure. Okay, sekarang liquid kita ada liquid X and Y. Okay, kiri kanan yang same liquid, same level, maka pressure-nya sama. So, tengok dalam sepanjang-panjang liquid X ni. Okay, mana level yang sama kiri kanan? Okay, so kita ambil lah yang dia punya di sinilah. Maksimum lah di situ. Maksimum yang sama level. Okay, so labelkan sebagai point A sebelah kiri, point B sebelah kanan. Nak label CD pun boleh. XY pun boleh. So, katakan saya nak label A dengan B kan. Macam dalam textbook ni lah. Okay. Dan, padam sikit lah. Okay, A dengan B. Okay, nampak di situ point A and point B tu. Okay, same point. Same liquid, same level, same pressure. Maka kita keluarkanlah formula dia. Okay. Pressure A sama dengan pressure B. Sebab dia ialah liquid yang sama. Masih lagi liquid X. Dan dia berada pada level yang sama. Yang paling maksimum di situ. Atas pada dia dah bercampur dengan Y. Dah tak boleh ambil dah point di atas daripada point AB ni. Okay, so di situ je lah level yang paling maksimum kita boleh kata dia same pressure. Same liquid, same level, same pressure. So pressure A. Tengok pressure A. Siapa tekan pressure A? Kamu bayangkan gini lah konon. Kamu tidur terlentang di situ. Kamu baring di situ. Okay, siapa tekan kamu dari atas? Okay, kalau kamu baring di point B, siapa tekan kamu di atas? Okay, so pressure A. Siapa yang menekan A? Hakikatnya ada atmosferik tau. Lagi tepat kita tulis atmosferik. Bila terbuka ni ada atmosferik. Okay, so adanya atmosferik campur dengan siapa lagi tekan dia daripada atas bila kita terbaring di point A tu? Pressure liquid. Liquid A yang setinggi H1 tu. Pressure liquid A setinggi H1. Yang bawah ni tak payah dah kira sebab dia bukannya menekan dari bawah. Okay, kita ambil yang tekan dari atas lah. Sebab yang bawah ni sama. Semua ni tekanan sama kan. Okay, so tak payah. Sama dengan pressure di B. Okay, pressure B siapa tekan dia? Juga terbuka. Maka ada atmosferik. Campur dengan pressure liquid B. Setinggi liquid Y. Sorry. Liquid Y tadi liquid X. Setinggi H2 tu. Okay, so atmosferik, ingat atmosferik. Kiri kanan ada. Kita pun tolak lah. Cancel out lah. Potong. Kita ada lah atmosferik. Okay. Tak dipengaruhi atmosferik lah sebab dua-dua terbuka. Kecuali satu tutup, satu buka. Tengoklah mana tutup tu tak ada lah atmosferik. Mana buka tu ada. Okay, so pressure in liquid. Apa formula pressure liquid tadi? H rho G. So yang setinggi ini sahaja kita nak sekarang. Yang setinggi itu. So H dia ialah H1. Rho dia ialah rho X lah. Liquid X sekarang. G dia ialah 10 G lah. Okay, kita pun gantikan lah dalam kita punya formula tu lah. Equal to, okay, lengkapkan. Pressure liquid Y pula yang setinggi ini. Yang setinggi itu. Kawasan yang duduk di atas B tu lah. Okay, so H rho G juga. Tapi H2 lah. Ketinggian H2 tu berapa cm? Okay, kita akan gantikan nilai dia nanti. So, rho Y lah. Sebab sekarang liquid Y. Dan G. Okay, tengok pula apa yang sama yang boleh cancel out lagi. Apa yang boleh kita cancel out? G. Yes, G dengan G. Pada tempat yang sama. G samalah 10 kan. So, boleh potong G dengan G.
maka soalan minta density Y. Bolehlah kita cari. Tapi dengan syarat dia bagilah density X, dia bagi nilai H1, dia bagi nilai H2. Dapatlah nilai rho Y. Ataupun dia tanya H2 berapa, dia kena bagilah clue rho Y berapa. Okay, tapi by equation beginilah relationship dia nya. Okay, so pegang yang ni. Pegang kepada same liquid, same level, same pressure. So dapat soalan, cari dulu. Mana point yang sama dengan di mana? Mana liquid yang sama, mana level yang sama kiri kanan dia, yang maksimum, yang boleh dikira, maka pressure-nya sama. Okey, maka bila kita kata pressure-nya sama, kita terbitkan formulanya. Apa yang menekan dia pada point itu. Tengok dari atas. So kalau terbuka ada ATM. Kalau tertutup tak adalah pressure ATM. So liquid tu tukarlah. Pressure liquid H rho G masing-masing. Okay, settle. Dapatlah dia punya equation. Okay, boleh faham for this one? Calculation for YouTube filled with liquid ni. Okay, kita tengok lagi example Example. Okay. Example 1. Okay, look at example 1. Figure shows a fish. Okay, at depth 1.5 meter in aquarium. Okay, sekarang ia berada dalam aquarium. Density of the water in aquarium. Okay, dia bagi nilai density. Level, rho. Atmospheric pressure, PATM. 100 kilopascal. Gravitational acceleration, dia suruh guna 9.8. Gunalah G tu. What is the pressure experienced by the fish caused by the water? Tengok ayat baik-baik. Kalau dia kata pressure experienced by the fish caused by water. Okay, highlight kan caused by water. Yang disebabkan oleh air. Yang disebabkan oleh air. So, tekanan yang disebabkan oleh air ialah pressure of water lah. Pressure liquid lah. Okay, tengok B pula. Calculate the actual pressure. Okay, bila dia kata actual pressure, sama maksud dengan total pressure. Bila total pressure dia ialah, bila dia berada dalam aquarium, hakikatnya, di atas aquarium ni, air ni dia terbuka. So, wujudlah atmospheric pressure. Saya tulis PATM tu atmospheric pressure lah. Maka kena tambah dengan PATM lah nanti untuk actual pressure. Okay, total pressure. Okay, kita buat A dulu. A, dia kata pressure caused by the liquid. Okay, caused by the water, caused by the liquid lah. So, kita guna H rho G sahaja. Untuk A. Settlekan A dulu. Okay, so cuba kita kira. Berapa H dia? 1.5. Checklah unit Pastikan semua SI unit. Rho 1050 density. G 9.81 unit meter per second square. Cantik. So darab semua dapatlah nilai dia. Unit apa tu? Pascal. Pascal. Paling mudah tulis terus Pascal SI unit sebab kita dah confirm. Yang lain-lain kita dah ganti SI unit dah. Dapatlah, settle lah untuk A. Okay, untuk B. Bila dia kata actual pressure tadi. Okay, actual pressure. Maka pressure sebenarnya ialah pressure liquid plus atmospheric pressure. Kena campur dengan atmospheric pressure. Baru dapat nilai jumlah tekanan yang diterima oleh ikan tu sekarang. Maka ambillah nilai yang tadi, pressure liquid tadi, tambah dengan 100 kilopascal. Kilo ni buka lah. Kilo tu buka. Kilo ni sama dengan apa? 1000 kan? Ataupun kita kata 10 kuasa 3 pascal. Okey, lepas tu tekanlah kalkulator. Tambahlah 2 tu. Dapatlah berapa pascal. Boleh? Boleh. Okey, make sure you understand this one Samalah, okey, dengan yang kita kira tadi. Okey, H rho G untuk number 1. Untuk B, tambah dengan 100 kilopascal ni. Tadi dia tukar kepada kilo siap-siap. So, dapatlah final dalam kilo. Kalau kamu tak tukar dalam kilo, kamu bukalah yang atmospheric pressure tu kilo tu. So, dapatlah jawapan dalam pascal saja tanpa kilo. Ataupun nak tukar standard form pun boleh Nak tukar standard form pun cantik juga. Mana-mana je
Okay, next. Yang ni lah application yang kita nak buat tadi. Yang kita guna unknown tadi. Sekarang dia dah bagi value. So, ingat saya kata tadi, same. Ulang balik. Same liquid. Same level. Maka akan memberikan same pressure. Okay, ingat tu. Maka tengok sekarang. Mana level yang sama ya? Pada liquid yang sama. Kiri kanan. Inilah. Pada olive oil yang di sinilah. Paling maksimum yang kita boleh kata. So, kita labelkan di sini point A. Di sini point B. So, pressure-nya sama. Kita pun buatlah step kita. Pressure A sama dengan pressure B. Okey, dua-dua terbuka. Dua-dua ada atmospheric. So, siapa tekan A? Atmospheric campur dengan P liquid water kan? P water, pressure water. Setinggi 15 cm tu. Okey, tu A. B, siapa tekan B ni? Atmospheric pressure. Atmospheric campur dengan campur dengan olive oil kan? Setinggi 16.5 tu. Okey, potong dulu atmospheric sebab ada kiri kanan. Okey? Biasakan buat sebab nanti bila belajar atmospheric pressure ada banyak yang kena consider. Okey, so sekarang dia cancel outkan dululah sebab dia baru highlightkan liquid in pressure liquid. Okey, water. Bukalah H rho G. So H water. Katakanlah H1 lah. Kita buat H1, H2 dulu. Nanti baru kita ganti. So H1 rho water lah. Darab dengan G. Sama dengan H2 rho oil, olive oil, darab dengan G. Okay? So, mana boleh cancel out? G dengan G boleh cancel out. Okay. So, sekarang sebenarnya dia minta apa ni? Calculate the density of olive oil. Dia minta raw oil ni berapa. Itu yang dia suruh kamu cari. Okay. Maka H1. Berapa nilai H1? 15 cm. Okay. Perlu tukar unit tak? Tak perlu sebab tak density boleh potong. Okey, tak perlu sebab H1 sama dengan H2. Bukan sebab density. Sebab kalau density SI unitnya kg per meter cube. So kena ada meter. Sekarang H kita cm. Tapi tak apa sebab H1 akan cancel out dengan H2 punya unit. So make sure unit H1 dengan H2 tu sama. Okey. So sebelah sana 15. Sebelah sana ialah 16.5. Okey, dua-dua cm. Cm akan cancel out. So, tak mempengaruhi lah density. Okey, density water berapa? 1000. Okey, density water ni unit dia akan jadi sama dengan density oil. Unit density water sama dengan density oil. Okey, so kita pun letaklah raw oil ni lah yang unknown, yang nak dicari. So, jadikan raw oil tu sebagai subjek lah. Okey, so 15 darab dengan 1000 bahagi 16.5. Dapatlah. Okey, nilai itu 909.1. Unit sama dengan unit density water tadilah. Kg per meter cube. Okey, understand this one? Yes. Okey, mudah je ni mudah je. Pegang konsep ni. Same liquid, same level, same pressure. Kalau pada YouTube ni. Okey, tengok next. Okey, application dulu lah. Okey, masuk ke application in daily life. Kenapa kita letakkan tangki kan? Atas bumbung. Atas siling lah. Bukan atas bumbung sana. Okey, dah atas siling rumah kamu. Tak letak di atas lantai ni. Kenapa tak letak atas tanah je tangki air? Nak increase pressure. Okey, nak increase pressure. Yes, niat kita nak increase pressure. Dengan cara letak di atas, maka apa yang jadi increase bila duduk di atas tu? Dia punya depth. Okey, nak tengok ni kamu punya kamu punya tap pilih air rumah kamu kan. Nak tunggu daripada atas ke bawah tu. Okey, berapa dia punya H tu? Tinggilah H tu kan. Pipe yang menyambung atas ke bawah. Menyebabkan kita kata depth dia tinggi. So, pressure yang terhasil pun akan jadi tinggi. Okay, difference in height between the water level in the tank dengan water tap. Yang ada dalam rumah kamu semua duduk di bawah kan? Water tap kan? Tak ada lah duduk atas bumbung kan? So, water tap duduk di bawah, water tank duduk di atas. Okay, so H
dia punya H, kita kata depth. Beza ketinggian itu tinggi. So menghasilkan pressure, perbezaan tekanan yang tinggi. So water flow high speed when the tap is turned on. Okay, bolehlah mendapatkan air. Okay, so that's why kalau kamu guna tangki kerajaan, air kerajaan sekalipun, kita akan letakkan enjin kan, nak pump dalam tangki ni, biar penuhkan tangki di atas ni, biar penuh. Kalau kamu boring pun, kamu ambil enjin, sedut daripada bawah, bawa naik ke atas juga tangki ni kan. Okay, supaya tangki tu berada di lagi atas, maka dia mempunyai perbezaan tekanan lagi tinggi lah dengan kita punya pipe-pipe dalam rumah. Okey, bila kita pergi hospital tak cukup air, demam ke kan, nak kena masuk air kan, maka kamu akan dapati adanya tiang yang akan gantung. Okey, IV liquid bag ni, intravenous liquid bag. Kan? Kenapa dia gantungkan di tiang yang tinggi ni? Kenapa tak letak je di bawah, gantung di katil di bawah tu je? Nak tingkatkan pressure. Samalah niat dia to increase the pressure due to difference in height lah. So faktor H tu lah nak ditinggikan supaya dia boleh push liquid tu dalam kita punya bloodstream lah, dalam salur darah kita. Okay, so that's why kita tinggikan IV bag tu. So dia control lah guna adjuster, nak banyak nak sikit tu. Okay, sekarang tengok dam pula, empangan. The wall of dam is built thicker at the base. Okay, kenapa dam ni didesign tebal di bawah? Thicker at the base berbanding dengan di bahagian top. Dia punya thickness tu. Sebab kat bawah tu lagi pressure. Yes, pressure lagi tinggi di bawah sebab dia punya depth lagi tinggi lah, lagi dalam kan. So dia punya H tinggi, di bahagian bawah pressure tinggi. Kalau dia tak tebalkan ni, dam ni boleh pecah lah. Tekanan air yang sangat tinggi itu boleh memecahkan wall of the dam. So that's why it is thicker at the base. To withstand high pressure lah. Okay, ayat yang paling famous tu lah. Withstand high water pressure. Untuk bertahankan tekanan air yang tinggi. Okay, last application. Okay, siphon teknik. Okay, siphon teknik. Macam mana nak pindahkan air daripada aquarium. Nak bersihkan aquarium lah konon kan. Nak sedut tak? Kalau nak sedut guna mulut. Okay. So, dia guna, kalau sekarang ada pump ataupun manually-nya kita boleh je. Isikan dulu air dalam pipe ni. Letakkan dua-dua side dan dia akan mengalir lah from high position to the low position ni. Sebab di sebelah sini high pressure berbanding dengan yang di bawah low pressure. Okay, ditekan oleh atmospheric pressure lah juga. Dan kedudukan dia kena lebih tinggi lah. Aquarium tu berbanding dengan bucket tu. Kalau bucket tu tinggi sama level dengan aquarium tak mengalir lah. Dia akan jadi same level je lah. Tak mengalir keluar lah yang daripada aquarium tu ke bawah. Ni pun boleh try lah di rumah kamu buat siphon teknik ni. Okey, lepas tu apa lagi? Dah tamat. So, that's all for pressure in liquid. Okey. Okey, let's summarize. Okey, apa yang kamu belajar awal-awal tadi, pressure in liquid? Kita dapatkan formula. Okey, dapatkan formula. Pembuktian formula dia. Akhirnya kita dapatlah formulanya apa? Pressure in liquid ni. H rho G. Rho G. Okay. So, 3 faktor ni lah. Sebutlah 3 faktor ni lah yang dalam formative practice ni. Okay. What is the... Okay, kemudian kita pun dapatkan unit dia. Apa unit dia kan? Unit dia, SI unit dia. Lepas tu kita pun tengok U-tube. Okay, U-tube yang diisi dengan liquid. So, nak dapatkan pengiraan. Okay, dapatkan same liquid, same level, same pressure tadi. Lepas tu tengok application. Okay, dah. Settle. Okay, 3 factors. Boleh jawab ni. Okay, number 2. Cuba jawablah sekarang. Ada masa lagi ni. What is the water pressure at the depth 20 meter in the lake? Okay, kalau tak nampak, lukiskan dulu. Lukiskan lake kamu. Okay, katakan dia tanya 24 meter. Depth 24 meter. In a lake. Okay, buatlah satu point. Point X lah. Dia nak tekanan di situ.
Okay, maka saya nak tanya Irene. Irene, macam mana nak settlekan masalah ni? Ya. Dia minta apa? Water pressure. Water pressure sahaja. Maksudnya pressure due to liquid only. Maka kita akan tulis. Nak tulis apa ni mula-mula ni? Tulis formula lah. Okey, apa formula? H rho G. H rho G. Okey, gantikan. Okey, buat sekarang. H, berapa nilai H dia? 24. 24. Check unit. Okey, cantik SI unit. Malas tulis pun tak apa. Okey, rho, berapa rho dia? 1000. 1000. G berapa G dia suruh guna? 9.81. Okey, 9.81. Tekan kalkulator. Z. Okey, dapat berapa jawapannya? 2.5 times 10 to the power of 5. 2.35 35 times 10 power of 5 Pascal. 5. Yeah. Betul? Saya tak tahu, saya tak kira. Okey, unitnya apa? PA. Terus tulis Pascal dah. Okey, sebab kita dah tukar semua memang SI unit kan. So, terus akan dapat dalam Pascal. Paling mudah. So, settle for number 2. Okey, number 3. Number 3, jawab je lah. Pendek je ni. Okey, diver drive to a depth 35 meter in the sea. What is the actual pressure? Perhatikan. Dia minta liquid pressure ke actual pressure? Actual. Sekarang minta actual pressure. Okey, maka kita settlekan lah. Okey. Auni nak buat macam mana lah Auni? Cari apa dulu Auni? Auni, kita nak cari apa dulu Auni? Kita cari dia punya Water pressure. water pressure. Okay, dia minta P actual. Tapi ingat P actual dia sekarang berada di sini kan. So dalam dia berada dalam sungai, dalam sea kan. So mestilah ada atmospheric pressure juga bertindak di atasnya. So kita kata atmospheric pressure plus dengan pressure in liquid. So carilah dulu pressure liquid. Okay, guna formula H rho G. H rho G. Tulis ni. So H berapa H dia? 35. Rho berapa? 10. Tengoklah rho untuk C Okay, so dia bagi 1060 G. 9.18. Tekan. Dapat berapa tu? 364. 364. Ada darab, mesti ada darab ni kan? Cuba tukar SI standard form. 5. Kuasa 5. Betul, 3.64 times 10 power 5. Yeah. Pascal. Okay, so sekarang kena tambah dengan atmospheric. Berapa atmospheric? 100 kilo. Kilo 10 kuasa 3. Okay, katakan saya nak dalam Pascal. Okay, cuba tambah sekarang. Semua orang cuba tambah. Buat dalam bracket lah Lepas tambah tu bracket. 4.6. Okay, dapat berapa? 4.6. 4.63 times 10 power of 64 teacher. 64. 4.64 Yep. times 10 power of 5. 5 Pascal. Pascal. Betul? Betul. Okay, so boleh tulis begini. Okay. Dah settle. Okay, mudah tak? Dah. Okay, mudah je. Okay, so formative practice 2.1 ni, okay lah. Kita dah bincang ni, tulislah dalam buku nota. Lepas buat nota tau.
Okay, so saya akan bagi latihan lain lah untuk kamu buat untuk homework hari ni untuk upload di GC nanti. Okay, boleh? Boleh. Alright, so that's all for today. So saya akan bagi homework tu dalam group, nanti saya suruh kamu upload dalam GC kemudian.